set-set mereka pun dah banyak waktu tu. Okey. Bakat-bakat anak bagus tu kan. Ya, ya. So saya duduk kolej pun sampai tingkatan 4 saya pindah balik ke Jutera. Oh, Jitra masuk sekolah mana? Sekolah Mawasa. Oh, sekolah Monsa no. Masa saya pergi sekolah Mawasa pun jadi pertikaian juga lah dengan cikgu-cikgu sukan sekolah Tengku Andong Pasal tak masuk sekolah sukan. Ya. Tapi olahragawan no. Dia pun kata pasal apa tak pergi sekolah Tengku Andong. Okey. Lepas tu saya kata bukan tak mau pergi. Saya kata sekolah Mawasa tu dekat dengan rumah lagi. Kita pindah tu pergi situ. Lepas tu dia duk pujuk lah Cikgu Rahman pula waktu tu yang dari sekolah kolej tu dia tukar pergi Tengku Andong. Jadi maksudnya bola tak main lagi ni? Kira saya balik start yang main bola balik start saya pergi Mawasa tu. Oh, di Monsa bawa start wakil sekolah balik lah. Dia Mawasa. Bawah 17 dengan waktu tu pun dah wakil negeri balik. Okey. Yalah Milo waktu tu dengan MSSM Pela Rahman tak silap waktu tu dekat Perlis. Tim dengan Deadman ke macam mana? Junior lagi ya? Saya junior star betul ya? Bukan tim lain lah. Kira masa saya main Pela Milo tahun 98. Deadman tahun 97 tak silap saya di Pecem tu. Okey, junior lah. Okey, lepas daripada tu habis SPM Coach Mustaqim depa ada call Coach Mustaqim nak buat tim, depa buat tim JKR. Tim JKR Kedah. Okey. Di JKR Kedah tu saya pergi sebab saya dulu under A saya bukan main defense tau. Oh, mewah. Under A saya striker. Patutlah jual. Saya striker masa under A. Lepas tu pergi JKR tu Coach Mustaqim buat tim, dia yang ubah letak main dia main sistem 352. Ya. Dia letak saya wing back belah kanan. Yalah, lari laju kan. Jadi naik turun lah. Naik turun kan. Duduk dengan JKR. Alhamdulillah lah masa masuk JKR tu tahun 2000. First year main dengan JKR tu terus champ. JKR champ Piala FM Cup. Kau pelam tak join lah. Beliau ke presiden gua ada lah. Pergi kelab terus Saya pergi kelab terus. Lepas tu masa 2002 yang start balik yang kata nak start mula balik dengan tim negeri ni. 2002 saya main JKR. Lepas tu JKR pun masalah apa lah dengan bos tak minat apa. Dia pun tutup tim. Okey. 2002 tu Coach Lah Hassan dengan Mak Nok tarik masuk Mak Ramli waktu 2002 tu. Lah Hassan, Mak Nok, Coach Mak Ramli tarik masuk Rizal League. Sebab kita boleh main Rizal League waktu tu. Ya. Under 21 lah kalau Rizal League. Under 21 lah, bawah 21 lah. Ya. Waktu tu yang kita pergi ke Sabah. Sukma Sabah. Okey. Lepas tu 2002, 2003 Rizal League lagi. Tahun tu lah tahun paling saya rasa tahun paling best kali Rizal League tahun 2003 tu lah. Dengan kita punya rasa rekod lah Rizal League Kedah tahun tu. Kalah hanya 2 kali sepanjang tu. Lepas tu final dengan kita champ lagi. Champ kira champ presiden lah. Lama dah tak champ presiden. Saya rasa last kali 2003 tu saya rasa. Yang Mak Ramli bawa tu lah last kali tu lah. Coach Mak Ramli, Coach Lah Hassan dengan Coach Mak Nok. Menang di Langkawi ke macam mana? Menang di Stadium MPPJ. MPPJ final Final dengan Kelantan. Tahun tu saja jumpa Kelantan tak silap kira 5 kali. Saya boleh katakan tu generasi emas lah. Untuk yang budak-budak muda bawah 21 tu generasi emas lah. Bagi saya memang tahun tu tim kira solid lah. Lain. Dia punya aura tu lain lah. So dengan 2002 kita lepas juara tu banyak naik atas Lepas 2003 tu 2004 banyak player naik atas. Mereka panggil turun buat dengan coach waktu tu Miradin Ha tak silap saya. Miradin Ha betul. Kalau ikut sejarah tu betul. Dia nak tengok juga budak-budak muda hak dari Rizal League ni. So kita naik atas dalam banyak orang lah. Dia ambil join dengan tim atas apa semua. Waktu tu 2004 pun tak silap saya Kedah pun buat setak tim juga. Dengan player-player luar pun main ramai tak silap saya. Waktu tu ada Badrul Afzan, Razali, Asmawi. Dia pun ambil dari luar tu. Okey. Lepas tu saya rasa tinggal berapa kerat player Rizal League kita ni yang boleh masuk ni. Ya. Saya tak
tak ingat sangat. Lepas Start tu masa 2004 tu. tak silap saya pertengahan liga bila Miladina ditukar, coach Azrael Ah. yang ambil alih dan bermulalah kita kata Ah. sejarah nak cipta pasukan yang ni lah, yang double treble dan sebagainya lah. Sebab Ko Azrael ambil alih dengan waktu tu Ko Azrael masuk sekali dengan arwah Datuk Ahmad Basri pula. Dia punya misi dengan visi dia pun dah lain lah waktu tu. Okay. Cara bagi saya waktu tu peminat dengan penyokong pun terkejut kot. Mungkin terkejut lah sebab kita liga kita teruk waktu tu. Ya, Kita duduk saya bawah 2004 tu tengah jatuh lah kan. kita duduk bawah tu. Tapi bila kita liga teruk, Malaysia Cup pula kita boleh pergi final. Mungkin bagi saya penyokong dengan peminat jadi macam tertanya-tanya tu lah. Pencetus lah dia kata. Lain lah. Kena bola tangan lah Malaysia Cup tu je lah, tu tak payah lah kan. Yang tu lah tak ada rezeki lagi lah. Rezeki kan. Cuma bagi saya yang tu start era Azrael dengan arwah Datuk Ahmad Basri lah, era level tu. Lepas tu orang kata the rest is history lah, 6 piala dalam tangan lah. Lepas tu history lah. 6 piala dalam tangan. Kira kalau ikut sejarah ni, kalau saya tengok ni Pelam dua piala Liga Premier, betul? Liga Perdana lah. 2 piala Liga Super. 2 piala FA dan 2 piala Liga Super Malaysia lah. Piala Malaysia 3 kali. Ya. Masa 2016 kan. Ya, last. Kita dan celebrate sekali bila kepulangan Pelam tu, jadi kira kata boleh sambut balik lah. Cuma miss satu piala je, Piala Subansih. Ya, yang tu ya tak ada. Kita yang masa double treble tu 2 piala Subansih, semua first game semua out, penalti lah, 2-1 lah kan. Jadi itu salah satu lah. Okey, mungkin Pelam boleh share lah. Pelam dah lalui satu generasi yang kita panggil melihat apa kepada pengurusan kan. Kita katakan apa yang specialnya bila gandingan contoh Azrael dengan Mak Basri lah, arwah Datuk Mak Basri ni, daripada pandangan Pelam lah. Daripada pandangan saya, dengan satu set management, dengan set daripada arwah Datuk Mak Basri, dengan set coaching 2006, 2007, 2008 tu, Coach Azrael, Adi Makdin, Ahmad Sobri, bagi saya satu set coaching yang kalau ni bagi saya memang terbaik lah kita rasa kan. Dengan coach tempatan tu. Memang anak tempatan kita tu, coach tu kan. Dengan apa beza dia tu, mereka faham ke, mereka buat bakat ke, kebajikan ke. Sebab kalau saya tanya Farizuan pun tahun 90-an pun, mereka duk sebut Datuk Mak Basri ni tak habis-habis, maksudnya cara dia approach tu. Tanya Peter Neketin pun sama. Jadi saya nak tahu pula kat Pelam ni je lah. Cara arwah Datuk Mak Basri pro player ni, dia buat macam kita ni anak dia. Kebajikan kita memang dia jaga dulu. Lepas tu bagi lagi satu, bagi dia apa yang jadi di Padang ni, dia untuk dia serah kat coach. Cuma dia tu side dia ni, bab dia akan jaga kebajikan kami player semua ni. Bagi saya tak ada isu gaji apa semua, kita tak ada isu waktu tu kan. Macam memang tak ada masalah. Macam mana dengan teammate pada masa tu? Kita kata Pelam masa kita kata muda lagi lah. Baru kita kata Y22, 23 kan, dengan player senior ke yang mana ada, ataupun memang masa tu sebaya ramai masa main ni? Yang masa 2006 ke? Yalah, masa tu lah, zaman-zaman 2006, 2007 tu lah. Masa zaman 2006 tu saya rasa yang senior pun waktu tu tinggal Victor Asmawi. Atleh import lah. Yang ni semua rasa bagi sebaya. Saya rasa saya Pak Long, Helmi, Sabri pun ni muda pada kami lagi waktu tu. Ya. Saya rasa sebaya waktu tu. Tak cuma yang senior pun, Victor dengan Hasmawi lah senior waktu tu. Atleh semua geng muda, geng lapis 4 semua ni. So kalau Pelam tengok lah pada zaman, saya banyak nak cerita zaman double treble ni lah. Kalau saya tengok zaman double treble ni pun bukan mula elok sangat pun. Sebab kalau saya di kawasan penyokong ni, saya rasa setengah season awal ni. Lam? Ya. Gambar hilang. Tekan video boleh? Okey. Tu. Okey, dah balik. Masa zaman double treble ni, kami duduk kat kawasan penyokong ni. Kira half season yang masa nak dapat double treble yang pertama tu, setengah season tu kira penyokong kerja duk marah-marah sayang lah daripada Padang kan, sebab jadi tak jadi. Dia sebab first season tu hujung
hujung last game baru kita dapat Liga Super, betul tak? Dekat Brunei. Betul. Last game di Betul kan, Brunei. yang Soleh score sebiji yang kita menang di Brunei. Jadi Liga Super. Jadi kalau Pelam tengok pada zaman tu dengan teammate apa semua kan. Jadi nak build up team tu rasa payah tak ataupun macam nak ambil masa ke tak? Sebab kalau daripada kawasan menyokong ni, saya duk rasa half season tu duk marah malon lah, ni lah dan sebagainya. Tapi bila dah dapat piala di pertengahan tu, depa dah jadi lain lah. Jadi macam mana Pelam masa team masa tu? Masa awal-awal season 2007 tu, memang kita tahu kita masa waktu tu Malum pun waktu tu dia tak jumpa sentuhan dia lagi bagi saya lah. Ya. Dengan dia pun baru main waktu tu tahun 2007 tu. Lepas tu kita pun player ada ambil player luar agak banyak orang, tak silap saya waktu tu 7 orang 8 orang. Kita ada Nafuzi, Rajeh, ada Imran. Dengan kita nak mix player apa semua, dengan kita nak bentuk apa satu team kan. Semangat satu team tu. Lepas tu rasa saya start kita boleh Piala FA tu lah. Ya. Yang tahun 2007 menang dengan Brazil. Momentum tu baru main lah. Main momentum tu dengan Malong pun dah start score dia, dengan gol-gol dia pun boleh. Saya kata gol-gol yang luar jangkaan lah. Yang paling saya ingat sekali gol dia kita lawan dengan Perak Piala FA tu. Final ke apa? Piala FA. Masa di Stadium Doroman. Stadium Doroman. Gol volley dia turn lepas tu terus dia rembat ke kiri tu. Ya, kita tak jangka sebab bola tu jauh. Memang bukan mengajak gol pun lah. Dengan kita pula main 10 orang waktu tu. Okey. Jadi memang terbaik lah pada masa tu. Okey, Pelam. Selain daripada tu kan, masa Pelam dengan tim dulu ni, siapa yang Pelam paling rapat sekali lah dekat Kamching lah masa ni? Ataupun Pelam ni jenis Lone Ranger jadi macam Abang Long dalam tim tu? Tak ada. Waktu tu 2007-2008 tu saya rasa kita ada jadi macam satu family. Papat semua. Semua yang saya duduk waktu tu saya duduk rumah sewa. Saya duduk pun dengan Pak Long, Zamzuri, Al-Hafiz, dengan Salim. Salim pun ada sekali dengan kita. So bila habis dia jadi macam satu family tu kan. Habis training kita lepak semua sekali. Lepak minum apa semua kan. Kita macam start keluarga lah no. Macam keluarga. Lepas tu saya cuba praktik lah masa 2014 dengan 2015 tu. Bila yang kita punya assistant manager saya tak silap waktu tu Safari lah. 2014 ya. Dia dah komen banyak dalam belah komen ni. Kira saya rasa 2014-2015 tu bila kita praktik balik yang tu, saya rasa ada hasil tu. Betul. Dia kuih naik, dia banyak ya. 2014 tu kita sampai semi-final Malaysia Cup. 2015 juara Liga Premier apa semua kan. 2015 kita juara Liga Premier, kita naik Johan Piala Malaysia kan. Ya. Kita praktik balik tu saya rasa jadi tu. Bila Safari tu pun dia ambil pandangan saya jugalah. Orang lama share no. Kita share ya, bukannya kita ni apa semua, kita nampak bila kita buat ni, kita nampak satu tim tu, semangat satu tim tu luakkan dalam padang kan. Ya. Okey. Kita boleh kalau kita tengok gambar-gambar Pelam ni, kita ada display jugalah. Kalau Pelam ada tengok kan dekat skrin tu gambar-gambar Pelam lama-lama yang mana saya dah ambil lah. Tapi ada satu gambar yang mantap ni, tengah duk fight dengan Shevchenko. Masa tu Pelam dah tengah level Syekh dah tinggi. Dengan Chelsea ganti Fauzinan kalau tak silap saya. Pelam masuk ganti Fauzinan, lepas tu Dan main lah masa lawan Malaysia lawan Chelsea tu. Chelsea dua tu momen paling best tu kot, sebab Deco masa Chelsea waktu tim tengah top lah. Collab national pula waktu tu kan. Kita jadi macam tak jangka lah waktu tu boleh dapat collab national daripada Coach Satya apa kan. Dengan pergi sana, lepas tu dengan buat ada game dengan Chelsea tu pula kan. Kita pun kalau kata coach bagi masuk main 2 minit pun kita rasa stroke lah. Saya tengok dia kata 30 minit kot saya masuk main tu. Okey, lama juga tu. Frank Maluda ada yang tengok Pelam duk control ni, geng hebat-hebat. Frank Maluda ada, Shevchenko ada, siapa dia lagi kan. Macam mana teknik rasa main dengan mereka tu macam mana? Macam ada beza tak dengan lawan dengan local player di Malaysia ni?
Ada. Beza dia tu banyak lah. Kita pun kadang-kadang jadi terkalik bila kita tengok Esliko pelik tu kita tak, oi. Lain macam. Kira depa ni teknik depa cepat lah. Kita tak ada nak Ha, fikir. Depa fikir dah ke depan nak jalan mana kan. beza lah, beza. Ada nampak beza banyak lah. Dia punya ni kan. Hmm. Dengan waktu dengan Chelsea tu kita nampak lah cara pro yang sebenar-benarnya macam mana. Ya, ya, ya. Bila sebab kita duduk hotel sekali, kita tengok dia punya manajemen atok sampai 5 biji bah. Untuk ke stadium tu. Dah satu bah untuk player, satu bah untuk pegawai, satu bah untuk kitman, satu bah untuk mereka punya media. Hmm. Saya kata, oh memang ni betul-betul. Aku kenal betul tu. Ha. Okey. Pelam. Tokohnya ni kita nak tanya sikit berkenaan dengan saya tengok gambar ada tu gambar ni, ada gambar Makno kan. Kita tahu lah Makno ni antara yang pemain import yang hebat jugalah. Dia boleh lepas main daripada Kedah tu dia boleh perform lebih lagi di Eropah. Dah jadi legend di Slovenia. Jadi NK Maribor ni. Jadi Pelam duk kontak dia selalu tak ke macam mana? Sebab saya ingat ramai peminat yang kenal Makno ni. Saya pun jarang. Memang lama tak kontak dia. Cuma duk tengok perkembangan dia bila ada yang Amirul duk kontak kan. Ya, ya, Amirul banyak kontak. Kita dah tengok jugalah. Masa duk main dengan dia dulu macam mana? Apa benda yang Pelam boleh share lah pasal karakter Makno ke apa ke? Dia ni masa main dulu dia suka melawak. Okey. Jadi mesra, cepat mesra lah. Cepat mesra. Dia bukan otak gila-gila. Dia suka melawak. Dia bukan satu player yang nak fresh lah apa marah, tak ada. Dia macam dia. Oh, happy go lucky tu lah. Dia relax ya. Kira macam bagi saya lah kalau kata import ni yang untuk saya kira respect dan salute ni bagi saya Haging lah. Ni banyak geng tanya ni. Saya nak selit-selit jugalah. Rasanya ada teammate juga ni. Sarang sak lah apa semua ni. Pasal apa gigi Pelam luruh habis ni. Minta maaf no. Soalan mungkin kesak sikit. Bukan kita apa. Luruh tu macam-macam lah. Sebab Pelam ni kita tahu permainan dia ni agak bukan agak kasar. Dia kita panggil keras. Kan. Defend kena keras. Kalau lembut dia jadi defend kan. Itu satu. Defend jadi lembut. Tak payah defend lah. Jadi keeper pun lembut. Boleh terbang. Betul. Lepas tu yang keduanya, Pelam ni kita panggil satu karakter longkai lah dalam padang kan. Hampa cari pasal dengan dia dulu kan. Bukan dengan orang lain. Okey, dalam sepanjang sejarah duk main bola lah. Berapa kali Pelam kena kad merah pasal duk bukannya saja pergi pukul orang. Tapi pertahankan teammate ataupun pertahankan pasukan. Hak player-player yang nak kena ajak ni lah. Tujuan Pelam nak ajak orang. Bukannya nak bubuh orang. Hak tu ya. Okey, berapa kali Pelam kena kad merah tu ingat? 3 kali. 3 kali lah no, seumur hidup main ni no. 3 Tapi kali. tu kita pun faham keras dia tu bukan keras sebab menjahat. Tapi keras dia sebab kita nak ajak orang biar ni lah kan. Maksudnya ada orang yang tolong pergi bagi ni lah, bagi warning lah kononnya. Macam mana Pelam pasal karakter Pelam tu memang jenis panas baran kan macam mana? Tak pernah orang. Cuma tak tahu bila dalam padang ni dia karakter jadi macam ni. Bila kita main kat home kita, bila orang duk main provoke kawan-kawan kita buat, kita duk ni tempat aku, lawan kat tempat aku. Bila lawan kat tempat hampa buat macam tu juga. Ya, Main kat tempat aku sendiri, takkan aku nak biar hampa duduk kat tempat aku buat macam ni kan. Ya. Dengan ref pun tak ambil dia punya tindakan bah, kita pun jadi geram. Okay. So tu salah satulah yang saya ingat. Itu tarikan tu sebenarnya. Tarikan pada penyokong dulu kalau nak pergi tengok stadium, nak pergi tengok bola di stadium masa double treble. Depa mesti duk sebut nama Pelam pasal syok. P tu orang tengok dengan kepala botak, dengan senyum sumbing semua kan. Jadi itu sebenarnya tarikan lah untuk zaman pada masa tu kan, dengan Facebook tak ada apa lagi kan Pelam. Ya. Lepas tu dalam sepanjang ni lah Pelam duk main bola ni kan. Apa benda yang paling Pelam rasa kenangan untuk Pelam lah, kenangan manis lah untuk Pelam dapat masa duk main bola ni. Peminat bagi ke piala ke apa ke? Peminat bagi lah. Apa-apa lah. Bagi. Dapat anugerah apa-apa ke peminat bagi ke yang Pelam rasa kenangan lah untuk Pelam main sepanjang karier Pelam lah. Bagi. Banyak saya main, saya pasal lupa apa yang peminat bagi, saya tak ingat. Cuma yang Kenangan sepanjang mana? Kenangan mana?
Kenangan manis sepanjang main ni bila double treble tu memang kenangan paling manis bagi saya lah. Sejarah lah tak boleh orang nak buat kita kata kan. Sebab sampai lah tak boleh orang buat lagi kan. Ya, Sebab ya. bagi saya yang tu kenangan paling manis sangat-sangat. Ya. 6 piala. dengan kita punya teammate dia. Lepas tu lagi satu kenangan lepas saya balik main sini balik kan, saya keluar daripada Kedah 2011. 2012, 2013. Ya, Johor 2012. FC dengan Perak United kan. Ya, lepas tu 2014. Tu pun fikir juga tu nak balik main tu, ada bunyi-bunyi juga saya dengar juga bila bunyi-bunyi kata tua dah lah apa. Ya. Lepas tu jadi satu risau jugalah kan kita nak balik main balik. Lepas tu balik juga 2014 tu. Boleh. Alhamdulillah lah. Ya. Ada result juga 2014 tu kita layak semi final Malaysia Cup tahun tu. Ya, kenal dengan Pahang tu. Yang kena dengan Pahang tu fresh lah, memang fresh gila lah. Yang kena dengan Pahang tu sampai 5-0 tu kita jadi fresh juga lah sebab home kita menang 3-1. Ya, selangkah lah. Lagi selangkah. Tapi final pun ada dah. Ya, jadi macam satu atok tau. 2014 kalah semi final, 2015 tu kita kalah final, 2016 kita champ. Ya. Kira jadi zaman-zaman tu ikut macam rasa balik lah zaman gemilang yang kita 2007-2008 tu. Dia nak naik balik kan. Cuma 2019 pun kita final lagi tahun lepas, tak silap. Ya. Cuma tahun ni kita tak tahu nak kata macam mana. Depa punya format FAM tu kita tak tahu. Ya, nak start bila ke apa kan. Kita pun dah lah ni dengan COVID ni macam-macam lah Belam . Okay Belam, lepas tu lah ni dari segi saya nak contoh apa dah, lupa dah duk ni. Ultras Belam. Ni ramai Ultras Belam duk komen ni. Mungkin Belam boleh. Sebab saya ingat disebabkan kita ni di luar daripada padang bola tu kita duk baik dengan orang. Jadi banyak kawan-kawan, banyak peminat-peminat kita kata lah kan. Yang walaupun kadang-kadang kita tahu kawan-kawan kita juga kan. Apa Pelam nak kata kat depa duk sokong Pelam, Ultras Pelam ni. Daripada Jitra lah kan, Jitra kan. Ultras Pelam ni saya rasa yang dia start buat Ultras Pelam ni masa 2015 tak silap. Masa kita final dengan Selangor tu. Ya. Di Concord. Kita duduk Concord. Inisiatif dia tu Ultras Pelam ni dari saya rasa daripada tu Cik Zul Zuraidi kita dengan Syakawi. Lepas tu waktu tu pula assistant manager kita pun orang Jitra dengan kita punya manager setiausaha pun waktu tu Pak Tam. Jadi kemas balik lah, kuat balik. Kuat balik, mereka pun support sama geng Ultras tu. Ya. Lepas tu jadilah Ultras tu. Saya ada ni lah kat Jitra FC tu lah, tim-tim Jitra FC tu lah. Ya. Apa ucapan Pelam tu mereka lah ni, nak hargai mereka ke, kata api lah apa mereka pun. Terima kasih sebab support saya lagi kan masa tu kan. Sampai lah mereka still support saya lagi. Okey Nega pun apa mereka support no. Mereka sampai lah mereka support Ya. Okey, kita lah ni dah cerita dah sikit-sikit. Lagi saya selit-selit lah dengan soalan-soalan daripada penyokong ni kan. Tapi yang duk komen ni semua idola daripada idola lah apa semua ni kan. Okey, saya nak check tengok aku ada soalan-soalan yang berkaitan yang boleh kita bagi tanya kat Pelam ni. Lah ni okey, Pelam dah buat apa lah ni selain dah tak main bola, adakah join dalam buat coaching ke, lepas tu buat bisnes ke apa sikit, mungkin boleh share sikit ke? Buat coaching tu tak buat coaching pun, cuma tahun lepas yang saya Pak Long, Syakawi kita bawa tim tu suka menanti. Liga apa? Liga THB. Ya. Juara yang tu lah. Kita juara, alhamdulillah juara tu. Suka menanti FC tu kenangan tu. Suka menanti FC tu kenangan sebab kita punya set coach tu Pak Long head coach, lepas tu Syakawi assistant, saya dengan coach keeper kita waktu tu top lah, Muazzam Muhammad. Ya. Liga Amatur Kedah tu cukup baik tu sebenarnya. Liga Amatur dengan kita ada waktu tu player-player pun kita ex-bekas, ex-Reserve League apa semua suka menanti waktu tu. Betul. Dengan macam-macam orang kita ada, dengan sprinter, bekas sprinter Perlis lah apa semua tu. Ya, kemas. Kita tengok kemas. Okey, Kira lepas tu bila dapat juara tu, lepas tu perancangan tu macam mana tu? Depa stop dulu atau macam mana? Suka menanti FC tu.
Kalau nanti dia stop. Tak tahu lah, jadi sebab kata tahun ni kau juga nak buat juga. TSB nak buat lagi Liga tu kan. Ya, tapi sebab Tapi ada dah sedikit isu-isu tertentu dengan COVID ni, depa ah, slow lah, depa tak mula balik lah. mula balik saya rasa tahun depan kot. Tahun depan lah kalau tengok cara ni kan, bola hak Ha. yang Liga Super pun tak boleh nak start, takkan dia nak bagi hak bawah start kan, Liga Social. Ha. Tahun depan ingat lah. Tapi lah ni more on Coaching coaching Pelam dah ada lesen C ke macam mana? D awalan. Awalan Saya tak D pi. tu lah, pra Ha. C tu lah, pra C dulu lah. Ha, Ni D lah no. C. Alah ni D ya kalau kira tu. D lah no. Okay, so tak ada ni lah, tak ada niat nak teruskan dalam coaching ke macam mana masa depan tu? Masa ke depan ni tak tahu nak kata lah. Yang depan kita tak nampak tu ada lah. Tu cuma nak tengok masa dengan kesesuaian kita tu lah nak pi tu. Dia buat kat mana kan. Dia bila ambil lesen ni nak kena pegang tim dia tak? Kalau tak pegang tim Ya. susah sikit. Kalau kata kita pergi ambil lesen, ambil saja tim pun tak ada. Aduh, kan sebab kita tahu lah bila kita nak pergi satu step macam lisensi, kita akan kena duduk 2 minggu. Ya. Kalau B ni sebulan kan, tak silap saya duduk sana ambil lesen tu kan. Selain daripada tu Pelam buat apa lagi? Kalau selain daripada bola sepak, duk berniaga ke apa ke? Dulu ni cuma saya lah- tengok ada jual baju apa semua. Cuma yang itu saya ni dengan Pak Long lah. Saya kerja, saya kerja dengan Pak Long lah. Saya ni kan, kat atlet tu. Ya. Barang kan baju-baju footwear apa semua ni jenama atlet. Okey. Lepas tu lah ni saya dengan wife buat sendiri punya bisnes ni. Kita start dengan Okay, Ice cream sambil Pelam duk promo ni, kita ada buh gambar. Tadi lah gambar-gambar barang yang Pelam duk jual lah ni lah kan. Aiskrim Musang King kan. Musang King. Ya. So saya ada buah alamat apa semua tu. Pelam promo sikit tengok apa dia jualan yang ni. Lain macam yang tengok ni aiskrim Musang King ni. Kita buat jual aiskrim Musang King ni. So dia ni lah. Contoh dia macam ni lah. Aiskrim Musang King ni macam ni lah. Contoh dia kawan. Okey. Yang berminat tu boleh contact saya. Tak pun pergi carilah dekat kita punya outlet ni di Share Mentalun, Share Jalan Istana, Share Lencong Barat bawah. Lepas tu kalau yang berminat nak jadi ejen pun boleh mai contact kita. Kontak Pelam no. Kita akan bagi detail lah nanti. Ya. Sebab di Kedah ni kita jadi stokis. Okey. Dengan kita pun nak buka satu bisnes sendiri. Kita buka ada cuma kedai office tu tak buka lagi. Start 1 bulan 7 ni kita buka. Boleh lah tak apa. Gambar bat pun duk ni jadi stokis ke apa? Bat pun stokis juga lah. Dah bat ni dia je ni support kawan lah tu lah. Ya. Kalau siapa yang berminat untuk penyokong luar sana tu, boleh support lah Pelam kan di 012-581-8164. Nombor pun mahal ni. 012-581-8164. Boleh dapatkan aiskrim Musang King. Boleh dapat direct pada Pelam, boleh keluar Pelam set masa. Pelam duk start je. Ataupun boleh pergi ke dua stesen Shell ni lah. Shell Mentalun dengan Shell Jalan Lencong Barat lah. Boleh cari tu tak apa. Yang kalau nak detail lagi saya rasa baik contact saya senang. Okey, kontak. Facebook Pelam Syafizan Hashim no? Ya, Facebook still yang sama. Okey. Lepas tu itulah kita tengok ni packing dia pun baik ni. Lepas tu dia punya aiskrim pun nampak ulas macam buah durian. Ulas durian ni. Sebiji. Jadi semua boleh ni lah. Harga macam mana Pelam? Boleh share harga Tu sikit? special mention kalau saya rasa kalau mention tu dia tak mahal, tak lebih daripada RM15. Okey. Tapi kalau beli Tak, direct dengan Pelam ada special price lah. Yang tu saya rasa bagi dia kena dia pun nak kalau yang berminat tu dia pun PM kita sendiri, kalau dia pun contact kita senang. Okey. Boleh. So kalau penyokong-penyokong luar sana ni, kita tengah duk display gambar Pelam dengan Syazwan Tajuddin, dengan Badrul kan. Dan juga gambar contoh packing dan sebagainya, nampak cantik. Jadi kalau nak buat kenduri ke, nak jual balik ke, okey boleh contact Pelam ni. Di 012-581-8164. Aiskrim Durian Musang King. Mai bantu Pelam ni. Bantu Pelam untuk berniaga sebagainya kan. Okey, selain daripada tu Pelam, aktiviti Pelam ada tak join dengan bekas pemain Kedah ni kan. Kalau mungkin peminat dia selain duk tengok kat Facebook ke,
kita dok buat macam ni ke ataupun macam mana. Boleh jumpa Pelam dengan aktif tak dengan K4? Aktif yang game aktif. Kalau dok Macam ni apa? tu, game itu ada. Cuma yang kat Perak tu saya tak pergi. Hmm. So tu ramai juga tu dok komen tu. Ha. Yang komen kata memang sedap weh, dia kata walaupun sebatang lebih kurang RM15 kan, tapi dapat ulas Musang King ni bukan jalan-jalan lah. Pelam dah rasa berapa kali dah? Kalau saya rasa 3-4 kali juga lah. Kalau kata rasa kak, teruk juga lah kan. Sebab yang dia tu. Tu okey pun betul lah. Tapi Ha. cuma kalau boleh share rasa dia tu lah, kalau orang yang gila durian ni dia boleh tahu kan. Mungkin Pelam Ha. boleh share sikit rasa dia tu macam mana. Sebab dia aiskrim tapi dia campur dengan Musang King. Sampai bagi saya dia rasa dia tu dia bila kita nak buat aiskrim ni rasa aiskrim kat depan saja, tapi yang balance dia tu memang isi durian Musang King betul. Lebih daripada 50% tu isi durian lah. Ya, 54% isi durian. Isi durian. Sedap tu. Nak kena try kat ni. Lepas tu Pelam ni ada juga soalan ni saya selit lah. Pelam boleh jawab Ya. lah. Sambil-sambil kita duk promo Musang King, aiskrim Musang King ni kan. Okey, Pelam okey. pilih 5 penyerang pasukan lawan yang paling berbahaya ataupun Pelam rasa kemah lah sepanjang Pelam beraksi dengan Kedah lah. Siapa dia 5 penyerang yang Pelam rasa ni teammate pun tak apa. Tak janji 5 penyerang yang Pelam rasa ni lah bagus. Boleh beat Pelam lah. Sepanjang saya ni lokal kita Sapi Salih. Sapi Salih kemah okey, seorang lagi 4 orang. Sapi Salih zaman kemuncak dia tu memang bagi saya juga. super. Liak Memang Liak. Sapi Salih, lepas tu Malon sendiri. Malon okey. Memang Malon bagi saya complete striker. Kepala, kaki, kiri kanan dia punya dribble apa semua. Bagi saya complete lah. Okey. Lepas tu siapa Player lawan ni. kita Manjur. Kita Manjur no. Okey, Perak. Ya. Alright. Perak. Dua orang ni. Zakwan ada masa zaman dia peak. Okey. Masa zaman Zakwan peak dengan dia punya speed dia punya agresif dia waktu tu memang zaman dia peak lah. Ya, tengah pick lah. Lepas tu yang bila 2015-2016 ni saya tak boleh nak ni sangat lah. Masa 2007-2008 tu siapa Duk pick up Import lah, selalunya import lah kan. Saya buat tapi lokal ni yang saya ingat Sapi Salih dengan Zakwan lah kalau lokal kita ni. Lokal kita ni Safi Salih masa pick depa tu laju lah. Sapi Kita pun Salih pernah ni kalah Piala FA. Kalah penalti lah. Piala FA Mana? Negeri Sembilan kan. Tak, kita pun pernah kalah dengan Negeri Sembilan. Piala ya FA masa tu tahun 2001 ke apa dah kan. 2010 kita kalah 2010 lepas daripada kena haram tu. Kena haram Ya. import tu. Lagi seorang saya lupa lokal kita Kerem Muhaimin. Tu masa tu dia lenggok tu orang tak tahan tu kan. Payah sikit. Dia punya lenggok waktu tu memang tak boleh nak Tengok kan. lah, bunga-bunga dia tu main lah walaupun dia nak kembali daripada kecederaan dia tu ambil masa yang lama. Tapi bunga-bunga tu dah nampak kat lah dengan Selangor kan. Duk nampak lah sikit-sikit lah. Sebab tahun lepas pun kita dah nampak dah. Cuma ni Persaingan bila lah. bila dia dapat dia punya momentum sikit. Jadi macam ni pula rehat lama kan. Betul. Jam tu. Jam lah. Ni ada soalan daripada Ayim. Kena Ayim. Pelam Siapa dengan dia kita tu? pernah jatuh motor kena angin lintang. Betul ke? Siapa dia tu? Ayim. Oi! Ayim. Halim Syahri. Dia kata Pelam dengar kata pernah jatuh motor kena angin lintang. Betul. Jawab Pi lah Pelam. Betul lah, betul. Kita bagi dia betul. Betul ya. Habis merobeh motor. Okey, lepas tu Pelam, ni soalan daripada Farhan Fauzi. Dia kata Pelam main left back kan. Jadi Pelam duk tengok duk tengok TV ke ataupun sepanjang Pelam duk main. Siapa yang boleh ganti posisi Pelam tu left back di Kedah lah. Kalau dia nampak yang ni lah yang setaraf dengan Pelam lah, yang Pelam rasa dia ni lebih kurang macam aku ataupun boleh ganti aku satu hari nanti macam mana Pelam
Pelam boleh bagi Tak tahu. tahu. Yang tu tak tahu nak komen tu. Saya tak tahu nak abang tu sebab Cari pi lah, aku pernah tengok orang yang left back, left footer ni. Left footer ni payah nak cari. Mungkin Pelam sebab pernah saya tengok. sebab saya bukan left footer. Okey. Oh, right footer Saya right footer. Left tu memang boleh sepak lah kalau tapi main left back. more ke right footer lah. Cuma bila nak kata siapa boleh ganti saya tak berani nak kata lah. Sebab saya masa saya main pun bukan kita boleh nilai ni, orang yang nilai kita. Cuma kita nak nilai orang tu, tak dapat nak ni. Okey, tak apa. Pelam tak boleh jawab tu. Dia kata payah dia nak jawab soalan tu. Ramai lah yang kirim salam datang kirim salam lah kat Pelam kan. Kalau peminat tu dia ingat masa zaman Double Treble yang comeback masa tahun 2014 tu pun ada orang ingat. Tapi orang ingat lebih pada Double Treble tu lah. Lepas kirim salam kat Pelam ni ramai ni. Kira kalau kita dah buat live the job player ni, Pelam paling tinggi lah ni. Orang ramai tengok, kira hebat lah. Kira memang Pelam ramai peminat ni. Kena buat t-shirt ni Pelam. Okey. Satu yang saya ingat dulu ni itulah bila apa orang panggil apa? Bergocoh tu lah, bergumui tu kan. Bergocoh tu lah dengan Junior Style tu lah yang orang ingat tu. Kan masa tu lah. Tu 2015 tak silap. 2015. Ya, 2015. 2015 tengah kita nak ni lah. Premier tengah duk top. Dia main dengan Sarawak masa tu. Dengan junior dia tak. Yang tu 2014. Oh dah 2014 dengan junior tu. Striker kita Billy Mehmet dengan Nongkong Wong waktu tu. Okey 2014. 2014. Tu saya ingat, semua orang ingat tu sebab junior masa tu dia pun main jenis kasar. Lepas tu dia kena kad merah kan masa tu. Dia satu macam ni, dia main kasar tu, dia suka provoke kita tau. Okey. Dia dah kena kad merah, lepas tu Pelam pergi tonyoh dia, Pelam pun kena kad merah, betul tak? Sebab yang masa saya tonyoh dia tu, dua-dua dah kena kad dah tu. Oh dah kena kad dah, tapi dua-dua keluar masa keluar tu lah geram lah. Tak apalah cerita lama tu. Ni ada juga tanya, dia kata Pelam ni partner dengan Pak Long. Pak Long pas mana lah dia kata. Mungkin dia pun rindu Pak Long lah, antara watak-watak utama lah dulu kan. Ya, rindu Pak Long kalau dia pun nak jumpa Pak Long ke apa, boleh pergi kedai atlet. Pak Long lah bos kedai atlet. Boleh lah pergi beli baju apa semua. Dengan lah ni atlet pun buat promotion baju apa semua tu. Okey, atlet ni duduk kat mana? Cerita sikit ada apa? Atlet duduk dekat Jalan Stadium bertentangan dengan IPK. PK Balai Polis Hello Stark tu lah, besar tu lah. Kalau nak senang sebelah dekat satu bangunan dengan Baam Uptown. Dengan Baam Uptown. Kalau siapa yang biasa main stadium ni tahu lah jalan stadium ni belah mana. Kalau depan museum tu bukan jalan stadium. Tu bakar mata. Kalau belakang stadium yang dekat pos laju tu, tu jalan stadium. Okey, sebelah pos laju tu ada bangunan rumah kedai. Lepas tu ada kedai atlet lah. Kalau siapa nak pergi jumpa Pak Long, boleh pergi kedai tu. Boleh lah nak ambil gambar ke, shopping sikit. Shopping sebab kami pun buat promotion kan kat situ. Betul. Boleh lah nak pergi tengok dengan barang dengan harga. Bukannya kita, kalau kata nak naiki Adidas bukan dia lah kan. Tapi harga lah harga kita, harga Malaysia. Tapi saya rasa kualiti standing ya. Standing lah dengan pakaian import apa semua no. Lebih kurang bagi saya. Okay, lepas tu Pelam kalau Pelam tengok lah daripada apa selepas Pelam main ni, Pelam tengok tim-tim Kedah lah ni lah, dia ada naik turun kan. Kita tahu 2 tahun turun, lepas tu 2 tahun naik ke puncak, lepas tu turun naik ke puncak. Macam tahun lepas kita berjaya masuk dalam tahun pertama pembinaan pasukan kan. Kita dapat masuk 2 kali final, 1 piala. Jadi macam mana Pelam tengok perkembangan di Kedah ni lah. Tidak termasuk tahun ni lah, tahun ni sebab Covid apa semua. Tapi tahun lepas tu macam mana Pelam tengok. Tapi orang masih tak puas hati. Tapi kita dah masuk 2 final, 1 cup. Tu yang tahu pandangan Pelam lah sebagai orang luar daripada tim. Bagi saya, orang duk nampak lepas yang kita punya double treble zaman Ku Azrai, Radhi Makdin dengan Mat Sobri ni, orang dah nampak balik zaman Tan Cheng Ho pula. Bagi saya kan. Orang tengok zaman Coach Tan Cheng Ho 2014-2015 dengan falsafah yang Tan Cheng Ho bawa. Kita punya position football. Orang bandingkan. Orang banding. Lepas tu bila Coach Haidir bawa, Coach berbeza. Coach ni dia punya berbeza, dia punya sistem dengan falsafah dia. Ya, tu bila Coach Haidir bawa,
dengan dia punya sistem dengan falsafah dia, orang kita ni dia tak boleh nak terima lagi dengan cara tu. Perubahan tu Sebab dulu dia orang tak boleh dengan perubahan tu. dulu orang duk tengok lenggok Liridon. Ya. Lah ni dia pun tak dapat. Kita pun tak dapat dengan macam tu. Liridon pun tak ada. Tengok Liridon Sandro apa kan. Kita tak ada. Ya, Dia ya. orang nak tengok macam tu. Mungkin lah mereka rasa selesa dengan falsafah yang Coach Tan Cheng Ho bawa. Ya, Tapi ya. bagi saya untuk tahun lepas ni kira satu result lah. Ada peningkatan lah, bagus lah. Sebab Bukan kita layak senang nak pergi final. final. 2 kali final. 2 kali final. Bagi Ya, saya sikit Jalil. kira okey lah. KPI tu kira okey lah. Untuk ya. Coach Haji Surin. Maksudnya Sebab kena positif final. lah. Ya, positif lah. Dia penyokong Kedah ni lain sikit. Kalau nak ni tiap-tiap tahun kena ada Bella. Yang tu semua tim nak ada Bella, tapi Ya. Kedah pun nak ada Bella juga. Tapi nak buat macam rezeki dekat final, kalah final yang tu Cuma bagi saya depa punya disajikan dengan possession football sebab depa tengok 2014-2015 tu kita main possession football dengan law ni liga luar negara pun depa boleh tengok dah dekat YouTube apa semua kan media sosial ni. Ya. Sana luar negara pun depa main possession football. Mhm. Depa nak yang tu. Mungkin depa nak yang tu kan. Tapi bagi saya gameplay ni tak penting. Result yang penting bagi saya. Ya, ya. Ni falsafah Mourinho lah. Janji menang. Jadi menang ya. Orang takkan tanya Oh, ya, apa berapa biji. Orang takkan tanya berapa biji. Orang yang menang kalah ya. Ya. Betul. Main elok pun kalah orang duk maki berjabu juga lah. Sama aja. Masa zaman Tan Johor bawa awal-awal dulu. Tan Johor nak main position football kalah. Orang maki ke. Orang mainnya elok apa semua kalah ke. Tak ada skor gol. Betul. Dia penyokong Kedah ni yang saya rasa lah. Dia pun suka main stadium nak sorak waktu gol. Tengok gol. Dia nak hiburan lah. Hiburan yang puas. Hibur Kedah. Menang. Dia bila dapat menang tu satu kepuasan lah. Okey Pelam. Lepas tu kebanyakan saya tengok yang duk komen ni banyak dia komen berkenaan dengan ni lah. Dia kata Pelam kuih berisi lah apalah. Tapi yang saya menarik ni saya tengok ni Syakawi Hafizi. Dia punya komen dia kata terima kasih lah dia kata. Mana dah hilang ni. Terima kasih lah Pelam dia kata sebab membantu saya menjuarai banyak kejuaraan Liga Amatur di negeri Kedah sepanjang bersama beliau. Ni saya nak tanya juga. Selain daripada lepas habis ni apa semua Pelam duk join jugalah Liga Amatur, Liga Sosial kecil-kecil ni. Liga penalti apa semua duk tengok. Jadi macam mana tu grup-grup tu depa sentiasa bersama ke macam mana? Grup ni tim lah Jitra FC, semua grup yang sentiasa bersama dengan saya lah ni. Support. Yang saya kata atras tadi tu. Depa terus maksudnya depa channel benda tu ke liga-liga sosial lah, liga sepak penalti ke. Bagi saya bagus juga buat liga sepak penalti ni. Kita boleh duduk merapu buat semua kan. Mesti duduk ada dengan kawan-kawan kan. Setakat lah ni banyak dah duk menang liga sepak penalti ni. Liga sepak penalti juga dah masuk. Duk masuknya saya rasa menang champ ni sebab kami selalu sekali masuk. Banyak tim, 6 tim kadang-kadang 4 tim. Sebab liga penalti ni tak kena teruk, bukan kena lari pun. Yang champ ni rasa 3-4 kali ya kot. Ni Pelam ada permintaan ni. Boleh ni. Ada yang sebab saya tengok kalau ikut ni cara ni Pelam ramai peminat ni. Bukan kata hak yang geng-geng kawan-kawan ni, hak luar ni pun ramai juga yang jadi peminat kan. Mungkin Pelam boleh usahakan buat t-shirt lah, t-shirt Pelam kan. Sebab ramai yang minta kan ni. Dia kata t-shirt Pelam ni kalau ada buatlah dia kata kan. Boleh usahakan tu satu bisnes dia tu. Bukan payah mana pun. InsyaAllah. Tu nanti kita join venture dengan Pak Long. Buat yang Pelam punya ni nombor 6 sains ski buat gambar Pelam ke apa kan. Okey. Lepas tu ni kira kita pun dah dekat lebih kurang 40-50 minit dah ni. Okey kot Pelam tu. Okey. Kita dah share banyak dah dengan penyokong-penyokong ni. Kita pun tujuannya kita nak jejak balik lah perkembangan pemain-pemain media cafe pun kita doa balik nak isi lah masa lapang tak ada bola ni. Kita jejak balik lah pemain-pemain kita lama. Kita nak imbau kenangan-kenangan lama ni bukan tak syok-syok saja. Jadi contoh, jadi ada tips dekat orang ke depan ni kan. Pengurusan dari segi pemain, apa patut dibuat dan sebagainya. Jadi Pelam rumusan sikit untuk mungkin Pelam nak ucap apa-apa lah. Apa-apa sajalah ucap Pelam boleh ucap pada teammate
Pelam masa double treble dulu dan juga coaching. Apa yang Pelam nak kata kat depa? Sebab itulah sejarah kenangan paling manis Pelam lah. First untuk side coaching ni saya ucap berbanyak terima kasih kepada Coach Azrai, Coach Raji Maddin. Sebab Coach Mat Sobri pun coach juga tapi dia more kepada coach keeper. Okay. Yang duk kerak dengan hard player yang ni Coach Raji Maddin dengan Coach Azrai lah. Saya ucap terima kasih banyak-banyak lah sebab dengan mereka punya, mereka curah segala ilmu yang mereka ada untuk kita. Dan akhirnya kita berjaya lah. Tu lah. Untuk 2007-2008 tu kira satu pencapaian yang besar lah. Memang besar lah. Tak ada. Bagi orang tak ada orang boleh, tak ada tim buat lagi lah. Okay. Sampai lah ni. Dan dari segi side players pula, saya bagi saya momen-momen indah dengan mereka tu. Memang rasa macam satu family sangat-sangat. Tak kira local ke, import ke, kita memang satu family sangat-sangat. So bagi saya memang tak boleh lupa sejarah tu. Okay. Sebelum kita wrap up ni Pelam, mungkin kita boleh ulang sikit lagi ni. Siapa nak jadi ejen pada bisnes Pelam ni? Lah ni Pelam nak buat aiskrim durian Musang King. Kita ada display balik tadi dengan ni. Sebab ada juga ada tanya ni, sambil-sambil ni pun ada yang daripada Shah Alam tanya macam mana nak dapat. Kalau Hajuh ni macam mana Pelam? Ada cara-cara tu dia boleh dapat. Dia kontak kita dulu, dia kontak. So dia kena kontak kita. Lepas tu kita akan serah kepada ejen atau stokis yang ada di Shah Alam semua tu, di Selangor. Kita ada stokis-stokis di Selangor apa KL lah. Okay, so orang jauh yang nak tu call Pelam dulu. Nanti Pelam akan bagilah cara nak dapat kat mana. Macam mana kan nanti boleh lah kan. Kita talk. Kita talk no. Lepas tu kalau nak jadi ejen, kalau dia ada Kedah ni, contact Pelam juga no. Ya, kita ada package dia untuk ejen ni, kita ada package dia juga. Okay. So adalah dia punya amount berapa baru boleh jadi ejen dan sebagainya lah. Ya. Lepas tu kalau nak dapat sendiri pun boleh dapatkan di Shell Jalan Tanah, Shell Mentalun dengan Shell Lencong Barat no. Ada empat Shell. Shell Jalan Tanah, Shell Mentalun, Shell Jalan Putra dengan Shell Lencong Barat. Oh, tambah dua lagi. Shell Jalan Putra dengan Shell Jalan Tanah. Ya. So ada 4 share no. Kita ulang balik. Kalau siapa-siapa nak aiskrim Musang King Pelam ni boleh dapatkan di Shell Jalan Sultanah, Shell Mentalun, Shell Jalan Lencong Barat dengan Shell Jalan Putra. Jalan Putra. Ya. Jalan Putra no. Okey ada 4 tu. Tu bantu-bantulah Pelam ni. Tengok Bat pun beli, Syazwan Tajuddin pun beli. Nombor telefon Pelam 012 5818164. Hanya pasal aiskrim saja. Hal lain jangan duk pi spam. Mesej yang pelik-pelik dekat Pelam ni. Bini dah party lah kan. Okey, lepas tu Pelam, okey last sekali lah rumusan Pelam. Mungkin ada ucapan untuk peminat yang tak berhenti sokong Pelam lah. Ni pun ada lagi duk komen dia kata aku pergi stadium dulu pasal Pelam ya. Betul apa yang saya kata tu. Pasal Pelam ya, orang nak pergi tengok Pelam punya penyepak bola lah, bukan penyepak orang. So apa Pelam nak kata kat mereka ni yang masih ingat Pelam sampai walaupun dah kita kata 13 tahun dah. 13 tahun dah kan. Jadi ucapan Pelam untuk mereka lah dan terus sokong Pelam ke apa macam mana ke? Alhamdulillah, terima kasih lah sebab kepada yang menyokong saya, support saya sepanjang kerjaya saya sebagai pemain bola dengan Kedah ni. Walaupun dua kali kita 2 tahun saya berada di luar tu, adalah juga yang kata pengkhianat ke apa ke waktu tu. Ya. Tapi main bola ni bukannya kita fikir sentimen anak negeri kan. Yang mana main offer elok, cantik, kita kena pergi lah kan. Ya, ikut kontrak lah. Bila saya balik pun still mereka support lagi. So Alhamdulillah, terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyak yang support saya dengan kawan-kawan tim Kedah ni. Dan bagi pesanan saya, teruskan support tim Kedah walau apa pun result dia. Sebab saya tahu penyokong Kedah ni dia daripada dulu sampai lah. Main stadium ni kita nak gol, nak menang. Tak mau kalah. Yang tu je. Jenuh. Buruk ke, cantik ke, janji. Ada gol, menang. Pelam duk pergi stadium dah. Kadang-kadang duk tengok kelaku orang kan. Pelam pernah jadi player. Tapi duk pergi stadium duk atas sekali tu kan.
Dok tengok macam mana kelaku. Itulah bila saya habis saya tengok lebih kurang macam ni. Macam ni. Dia beza tau bila kita sebagai penonton dengan pemain. Bila kita penonton, kita duduk kat atas, kita nampak semua satu padang. Bila kita duduk dalam padang, kita punya pandangan kita tak lebih saya rasa pada 10 meter saya rasa. Kita bukan nampak satu padang. Betul. Nu nampak jauh Yang dah. penonton, penonton ni lagi satu, dia duduk atas, dia boleh tengok, passing kot tu, passing kot ni. Dia tak gaduh lari, dia tak gaduh pikir. Dia cuma boleh cakap penonton ni. Ya. So bagi saya penonton jangan pressure lah player-player apa semua sebab kita tahu bukan mudah. Ya. Hang nak kena fikir cepat, hang nak passing mana. Sikit je Padam. Mata. Cabaran media sosial lah ni. Saya dah tengok lah ni player dia bukannya dia rasa tertekan dekat luar padang ni. Dia tertekan dalam media sosial. Kadang-kadang benda tak nampak pun. Tapi dia jadi psikologi tu. Okey, mungkin pelam cara pelam lah. Kalau mungkin pelam boleh nasihat sikit kan. Macam mana kita nak kurangkan benda-benda macam ni bagi jadi tekanan. Satu lagi tanggungjawab pada player kan. Media sosial. Bagi saya babak zaman saya dulu media sosial ni yang ni dulu ada MySpace tak silap saya dulu tak ada YouTube pun ni FB pun kan. Malas sebab banyak sangat. Lepas tu bagi saya player pun kalau kita nak larang mereka tengok tak boleh, mereka akan tengok juga. Ya. So player tengok ambil lah negatif masuk tengah kanan keluar tengah kiri lah, yang positif masuk okey simpan lah. Yang dari side penyokong pula ni kalau nak kata pun yang negatif itu biar berpada-pada lah, jangan sampai jatuh moral player tu. Betul, macam satu kes dia tengok itu Ifuat tak silap saya. Ifuat ya. Yang kena sampai tu boleh down dia punya moral tu bagi saya tu. Betul. Kita patut yalah, kita tahu ada benda yang kurang tapi benda kurang tu kita top up lah dengan kata-kata positif sikit kan. Ya, betul. Tapi itulah mungkin itu nasihat Pelam yang mungkin berguna lah untuk kita sama-sama fikirkan. Jadi Pelam, akhir sekali lagu Biar Jasa Jadi Kenangan ni Pelam apa makna pada Pelam? Last sekali lah sebelum kita tutup. Pulun Kedah Pulun tu kita punya slogan lah. Tapi lagu Biar Jasa Jadi Kenangan tu kalau Pelam nyanyi, apa Pelam rasa lagu Biar Jasa Jadi Kenangan tu? Biar Jasa Jadi Kenangan tu saya rasa macam lah orang duk kenangan orang ingat lagi sampai lah jasa semangat lah jasa semangat tu. Tapi bila bak lagu tu bila tak tahu bila duduk kat Padang dengar lagu tu dia jadi lain macam tau, satu meremang tu. Dia main semangat. Tak tahulah macam tak tahu nak abang macam mana. Betul tau. Baru ni suruh Peter negatif nyanyi pun dia dah ikut tau. Bendera Kedah dia dah pegang hawin-hawin kan. Okey Pelam, terima kasih banyaklah sesi pada petang ni. Lebih kurang sejam lah kita katakan. Duk heret sejam juga kan. So Pelam, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua di luar sana. Kita mengucapkan ribuan terima kasih lah pada Syafizan Hashim meluangkan masa lebih kurang masa sejam. Dan juga peminat-peminat yang menyertai sesi perbualan sembang santai kita pada petang ni. Jadi bagi anda yang turut ikut tadi ni, kalau ada yang nak join dan jadi ejen dengan Pelam tu, kontaklah Pelam 012 581 8163. Nampak 012 581 8164. Boleh kontak Pelam jadi ejen ataupun nak rasa ke boleh pergi share Jalan Sultanah. Ada satu info ni 26 bulan ni kita buat promotion tau dekat Kopitiam Mukimon. 26 bulan akan buka macam kios lah. Dekat Kopitiam Mukimon. 26 Jun ni kalau anda ada di kawasan Alostak boleh pergi Kopitiam Mukimon lah. Yang banyak kedai makan tu hari Jumaat. Boleh rasa lah, boleh pergi beli dekat kios Pelam di Mukimon. Mula buka pukul berapa tu? Mula pagi sekarang jam pukul 10 ke atas macam tu lah start kita ada situ. 10 ke atas lah. Selagi Kopitiam buka tu ada lah. Ya. Okey. So untuk semua penyokong, mainlah sokong bekas-bekas pemain kita berniaga. InsyaAllah sama-sama membantu di segini. Okey, terima kasih Pelam. Kita jumpa lagi nanti di next sesi ke dan sebagainya. InsyaAllah untuk anda semua kita akan bawakan lagi bekas-bekas pemain Kedah bersama dalam membincangkan pengalaman dan juga berkongsi-kongsi idea bagi memenuhi ruang pada masa COVID sekarang ini. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Pelam. Okey, jumpa lagi. Baik.